Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman di luar sana? Semoga hampa sihat-sihat belaka lah, insya-Allah. Baiklah, hari ni aku nak cerita pengalaman aku melawat negeri Perlis bersama agensi pelancongan Jawahar Asia Vacation di bawah jemputan Tourism Malaysia Wilayah Utara selama 3 hari 2 malam. Untuk melihat video yang lebih banyak guys, jangan lupa subscribe UFO Ventures. Sebenarnya aku ni tak pernah melawat negeri Perlis lebih daripada 1 hari. Kebiasaannya aku akan pergi negeri Perlis balik hari yang sama juga. Kadang-kadang aku sendiri tak tahu nak pergi mana. Bila sampai saja Perlis jadi blur. Yang aku tahu negeri ini terkenal dengan harum manis dan laksa Kuala Perlis. Itu saja. Aku dijemput oleh Tourism Malaysia Wilayah Utara untuk kami meneroka keindahan alam dan keenakan makanan yang ada di negeri ini. Hampa percaya tak aku nak abang? Negeri ini cukup rare. Cukup fantastic. Aku tunjuk dulu makanan yang best dan rare. Hampa tengok dulu, mungkin hampa teringin dan terliok. Gambar makanan ini. Aku tahu hampa penggemar daging harimau menangis. Sedap weh. Ambil daging, cicah dengan kuah dia, dengan sos dia. Mudah kata mantul. Bagi hampa yang tak boleh makan daging, yang tak suka makan daging, jangan takut. Di negeri Perlis juga ada makanan-makanan zaman-zaman moden sekarang lah, seperti chicken chop. Hampa tengok ni, chicken chop yang super power. Okeylah, itu baru makanan. Setelah berbulan-bulan kita terperangkap dekat rumah masing-masing. Cuma itu tak tahu nak abang lah. Ada yang stres, ada yang naik darah tinggi, ada yang macam-macam, bosan dan seumpamanya. Jadi aku nak tunjuk dekat hampa tempat-tempat yang menarik supaya hampa pergi melawat, supaya hampa pergi visit, supaya hampa pergi melancong bersama dengan keluarga dan juga kawan-kawan. Baiklah, aku nak tunjuk tempat yang nature sahaja kepada hampa. Tempat pertama yang aku melawat adalah Santuari Ikan Tasik Timah Tasuh. Tempat ini sangat best kalau hampa pergi bersama keluarga. Aktiviti yang banyak yang boleh dibuat di sana. Hampa boleh ronda Tasik Timah Tasuh ini dengan menaiki bot. Bayaran hanya RM50 per bot. Dan hampa boleh share untuk 6 orang. Satu bot boleh naik 6 orang. Jadi bila dibahagikan, bawah daripada RM10 seorang. Murah kan? Jadi hampa dapat melihat panorama, dapat melihat keindahan Tasik Timah Tasuh ini. Di sana juga ada ikan. Hampa boleh bagi makan ikan. Mungkin anak-anak kecil beli makanan ikan dan bagi makan ikan. Bagi mereka rasa satu pengalaman yang baru. Kemudian juga hampa boleh berkayak, boleh sewa kayak dan kayak bersama dengan keluarga. Setelah letih ronda-ronda, aku balik hotel yang terletak di Kuala Perlis dan mandi, rehat sedikit. Lepas tu aku keluar semula ronda-ronda dekat food truck night market, Prasmana Truck Night Market, yang mana terletak depan Hotel Prasmana. Yang paling syok, hampa boleh bershopping sambil mendengar muzik
yang didendangkan oleh live band, yang telah disediakan oleh live band. Macam meriah dah waktu malam di Kuala Perlis. Untuk aktiviti hari ini aku akan melawat beberapa tempat yang padu dan syok. Waktu pagi aku pergi bawa ke tempat proses belacan. Sekali bau belacan ni memang sedap, tapi kalau bau terlalu lama boleh pening dan pengsan. Jadi aku lihat bagaimana proses pembuatan belacan daripada mulanya dijemur, dibentukkan, kemudian setelah belacan aku dibawa ke tasik terapung yang terletak di GPS Negeri Perlis. Wah, aku ingat tasik terapung hanya ada di negara seberang, tapi di Negeri Perlis pun ada. Yang menariknya pasal tasik terapung ini, apa boleh beli makanan dan juga boleh merasai pengalaman mendayung bot. Sama ada hampa nak beli makanan dengan mendayung bot pergi ke tempat jualan, ataupun hampa nak berjalan kaki membeli daripada daratan. Jadi kedua-dua pun boleh. Hampa boleh rasa pengalaman ini sendiri ikut cita rasa masing-masing. Habis sudah aktiviti santai dan makan aku di daerah Perlis ni, tibalah masanya aku tunjukkan dekat hampa forest and cave therapy. Apakah itu forest and cave therapy? Jom kita tengok. Kali ini aku akan bermalam di hujan-hujan campsite yang terletak di kaki bukit Wang Kelian dan di belakang Gua Kelab. Okey, yang di belakang Gua Kelab. Masuk saja kawasan ini, aku terasa sangat tenang, cukup mendamaikan apabila aku mendengar kicauan burung-burung, cengkerik-cengkerik, kicauan burung-burung, cengkerik-cengkerik dan macam-macam lagi. Aku diberi di dalam hujan-hujan campsite ini, setiap orang diberi kemah untuk bermalam, dan aku malam di dalam kemah. Aku diberi satu kemah untuk berehat seketika sebelum tibanya waktu makan malam, dan selepas makan malam kami akan masuk ke dalam Gua Kelab. Gua Kelab ini yang ukuran panjangnya lebih kurang 370 meter. Dan sebelum itu aku ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Hutan Negeri Perlis kerana memberi kebenaran kepada kami untuk menikmati keindahan dalam Gua Kelab pada waktu malam. Yang menariknya dan cukup rare, Gua Kelab pada waktu itu tidak dibuka lampu. Jadi kami diarahkan untuk membawa lampu suluh untuk kami suluh di dalam Gua Kelab. Perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 15 ke 30 minit untuk cross ataupun masuk di dalam Gua Kelab, dan kami diberi masa selama 2 minit untuk menikmati kegelapan malam yang gelap, zulumat di dalam Gua Kelab. Nama pun Gua Kelab dan di dalamnya cukup gelap. Kami diarahkan tutup lampu seketika. Kami diarahkan tutup lampu selama 2 minit untuk kami mendengar bunyi deruan air yang sedang mengalir di bawah jambatan gantung yang ada di dalam Gua Kelab tersebut. Waktu lampu tu ditutup, aku terasa betapa tenangnya minda ini. Aku terasa betapa best sungguh bunyi deruan air yang sedang mengalir, dan waktu itu juga dengar bunyi cengkerik, bunyi binatang-binatang yang ada di dalam gua selama 2 minit. Dan aku saja kalau lebih daripada 2 minit pasti aku akan menangis. Menangis bukan kerana aku takut, tapi menangis kerana aku menginsafi diri. Kerana waktu gelap, memang gelap. Memang kalau letak tangan dekat depan mata pun hang tak akan nampak. Sebab apa? Gelap, memang sangat-sangat gelap. Yang kalau kata lebih daripada 2 minit, sekiranya lebih daripada 2 minit, aku cakap pasti menangis kerana waktu itu aku sedang memikirkan betapa gelisahnya, betapa periknya kegelapan malam keseorangan di dalam alam kubur. Jadi itulah cave therapy yang dapat memberi ketenangan, dapat memberi pelajaran kepada aku untuk kita sama-sama menyayangi alam semula jadi. Dan setelah keluar, kami dapat melihat beberapa binatang-binatang yang ada di dalam
forest yang ada di dalam hutan hujan-hujan campsite ini. Di antaranya kata, kalau bernasib baik hampa mungkin boleh melihat babi-babi hutan yang ada di sekeliling. Kalau bernasib baik juga hampa boleh melihat pulak sawah. Kalau bernasib baik juga boleh melihat burung-burung, jenis-jenis burung, jenis-jenis cengkerik yang ada di dalam hutan hujan-hujan campsite ini. Okey, aku pun masuk tidur lah sebab esok pagi aku nak bangun awal sebelum subuh untuk aku pergi ke satu kawasan lagi yang menarik, iaitu di puncak Wang Kelian. Kalau hampa bernasib baik, hampa boleh melihat awan kapet, memang famous ataupun terkenal dengan panggilan awan kapet di sekitar itu, di atas bukit ini. Dan hampa boleh melihat juga bukit Cabang Mari secara jelas, dan hampa boleh melihat timah yang sangat cantik dan pemandangan yang sangat unik. Jadi jangan melepaskan peluang ini untuk hampa visit negeri Perlis dan cintailah alam kita. Sama-samalah kita membantu menaikkan semula pelancongan domestik kita. Bawalah anak-anak, bawalah keluarga-keluarga tersayang, bawalah isteri anda untuk visit Perlis Indah Kayangan. Ingat Perlis, ingat nature. Ingat Perlis, ingat cave. Nature and cave therapy ada di negeri Perlis. Dekat sahaja dengan kita. Dekat je. Bawa anak-anak kita, bawa isteri-isteri kita untuk visit dan enjoy nature. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.